Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana support channel ni. Terima kasih pada yang dah like, share dan subscribe. Dan selamat datang diucapkan kepada yang baru subscribe. Kali ni akak nak sampaikan satu kisah yang bertajuk 4:44 AM. Karya Pena Nera, Pena Blue. Pelik kan? Apalah yang berlaku pada pukul 4:44 AM tu? Jom korang kita sama-sama selami kisah kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak mulakan kisah, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kisah ni dilalui oleh seorang wanita yang digelar sebagai Hana. Hana dia masih bujang dan dia sering mengalami mimpi-mimpi yang pelik-pelik. Dan Hana ni dia bermimpi pada detik pukul 4:44 AM. Gitu. Satu hari tu semasa Hana sedang lena tidur, tiba-tiba Hana mendengar satu bisikan tau. Hana, kemari Hana. Bisik satu suara dalam mimpi Hana, dalam mimpi je. Tapi Hana terbangun dari mimpi tersebut. Jam menunjukkan angka 4:44 AM. Astaghfirullah, mimpi ni lagi. Siapalah perempuan tu? Hana berkata sendiri dalam hati. Dah hampir sebulan sebenarnya Hana bermimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi yang dia terima selepas balik dari menjenguk rumah mama dia di Melaka. Sejak kematian kedua ibu bapa dia yang meninggal dunia akibat COVID-19, Hana rajin balik ke Melaka. Maklum Mariam, saudara kembar ibu dia ni tinggal bersebelahan je dengan rumah mama Hana. Hanya maklum sahajalah tempat untuk Hana mengadu dan bermanja kini. Hana adalah satu-satunya anak tunggal kepada Dr. Mursyid dan Cikgu Mariana. Selepas 18 tahun mereka mendirikan rumah tangga, barulah lahirnya puteri Ilnas Hanania. Hana terus bangun dan dia ambil wuduk. Lepas tu dia bacakan Al-Quran untuk tenangkan hati dia. Dan masa tu dia nak hilang rasa risau dia selepas dia asyik termimpikan seorang wanita. Dalam mimpi Hana, wanita tu datang dengan berbaju kurung kuning serta lilitan kain biru dekat leher wanita tu. Dah banyak kali dah Hana bermimpi wanita tersebut dan semakin kerap sejak akhir-akhir ni. Sementara tu, di sebalik langsir berdiri sesuatu sedang memerhatikan Hana. Sesuatu dari mimpi Hana dan menghilang bila Hana membaca Al-Quran. Dia bukan sekadar bermimpi sahaja korang. Hana yang pada awalnya merantau ke tempat orang, kini dia pulang ke kampung mama dia. Macam biasalah, dia akan jumpa Mak Long dia dulu bila dia balik ke kampung. Dia kali ni dia nak balik, betul-betul nak balik lah ke kampung tu. Dia tak nak lah duduk dekat tempat orang tu. Assalamualaikum Mak Long, Hana balik ni. Waalaikumsalam. Allahu, Hana, kenapa tak cakap nak balik? Kenapa tak call Mak Long dulu nak datang? Nasib baik Mak Long tak keluar lagi. Mak Long dengan Azam nak ke rumah saudara Pak Long kamu. Nak rewang sikit, anak dia nak kahwin. Lepas kedua esok barulah kami ni balik ke sini, kata Mak Long. Tak apa Mak Long, Hana boleh stay je kat rumah. Hana tak kerja dah. Bos Hana terpaksa jual kedai untuk bayar hutang kawan dia yang dah lari. Bos Hana jadi penjamin. Bila kawan dia tak dapat bayar, dia lari. Kawan dia lari. Jadi bos yang terpaksa tanggung akibat dia. Kalau bos tak bayar, bank akan isytihar muflis. Hana ingat Hana nak duduk kat sini je lah.
Hana nak cari kerja dekat-dekat sini je lah maklum. Lagipun rumah mama pun dah lama dah tak berpenghuni. Balas Hana dalam keadaan yang sedih. Kondo Baba Hana macam mana? Soal maklum. Hana dah minta tolong dah Uncle Robert untuk uruskan untuk proses sewa. Bulan depan masuklah tu penyewa. Esok lori barang-barang sampai. Uncle Robert minta pekerja dia hantar ke sini. Balas Hana. Tak apa. Hana rehatlah dulu. Esok kita jumpa ya. Dalam freezer tu ada lauk. Nanti Hana panaskan untuk makan ya. Nasi ada dalam periuk. Pesan maklum. Baik Puan Mariam. Saya menurut perintah, gurau Hana. Maklum dia pun memeluklah Hana. Lepas tu dia pun berlalu pergi. Satu bayangan semasa mereka berbual tu, ada satu bayangan memerhatikan Hana. Maklum dapat rasakan sesuatu yang tak kena dengan anak buah dia tu. Bulu roma Maklum ni berdiri tegak tiba-tiba je. Pagi tu, Hana dia ke rumah mama dia untuk menunggu lori Uncle Robert sampai. Hana sementara dia nak tunggu lori tu sampai, dia pun pergilah mengelilingi rumah mama dia tu hinggalah dia berhenti di bawah rimbunan pokok ceri. Hana dia rasa hairan bila dia berhenti kat situ. Dia terasa seakan-akan macam pernah je sampai kat situ. Padahal dia tak pernah pergi pun kat situ. Dia tak meronda pun sampai belakang rumah mama dia. Hana dia rasa masa tu dingin. Padahal di sekeliling dia tu panas membahang, tapi dia rasa dingin sangat. Hana, satu bisikan kedengaran. Hana tergamam lah. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan. Tiba-tiba dia dilibas dengan kain dekat muka dia. Hana terkejut. Lepas tu dia jatuh ke pangkal pokok ceri. Hana dia cuba nak bangun, tapi dia seperti dah terikat dekat pokok ceri tu. Hana meronta-ronta juga. Dia menjerit, tapi jeritan dia tu tak terluah. Suara dia tak keluar. Dalam hati Hana dia mampu berdoa. Semoga dia cepat terlepas dari belenggu yang dia tak nampak di mata dia waktu tu. Allahu Akbar. Terlepas juga perkataan tu dari peti suara Hana yang tersekat. Serentak dengan tu Hana dia terlepas dari apa yang sedang membelenggu dia tu. Dia membelenggu ni macam ditindih, macam mengetatkan situasi Hana lah. Dia jadi lemas macam tu. Satu bayangan hitam tiba-tiba melintas di depan Hana. Hana cepat-cepat bangun. Lepas tu dia cepat-cepat masuk dalam rumah. Pin! Bunyi hon lori kedengaran dekat luar rumah. Hana cepat-cepat keluar, dia nak sambut kedatangan lori Uncle Robert. Hai Hana, dah lama tunggu ah. Sorry Hana, jalan banyak jam oh. Ada itu accident sana. Satu orang sudah tutup itu jalan. Hayya, banyak kesian oh, kata Uncle Robert. Tak apa Uncle, tak apa. Hana okey je. Yang accident tu lori dengan van kan Uncle? Dah masuk dalam TV, balas Hana. Banyak betul. Itu van sudah habis oh, balas Uncle Robert. Seketika selepas tu, masuk satu MPV wildfire di pekarangan rumah. Daddy datang. Hana dia melambailah ke arah kereta Uncle Stanley yang dipanggil Daddy oleh Hana tu. Hana sememangnya dia sangat rapatlah dengan Uncle Robert dan terutamanya dengan Uncle Stanley. Sebab mereka berdua lah merupakan rakan sekuliah baba Hana. Uncle Robert dia meneruskan perniagaan keluarga manakala Uncle Stanley dia buka klinik bersama dengan arwah baba Hana. Uncle Stanley berasal dari Sabah, tapi setelah kematian ibu dia, Uncle Stanley terus je menetap di Semenanjung. Aunty Jessie, isteri kepada Uncle Stanley, turun dari kereta membawa bersama dengan sekecil dia, Rian. Rian berlari menuju ke arah Hana dan dia memeluklah Hana. Kakak, kita rindu kakak. Jomlah balik dengan kita. Jauh tau kita datang nak ambil kakak balik, kata si kecil Rian, anak bongsu Uncle Stanley dan Aunty Jessie.
Tujuan sebenar Uncle Stanley datang sebenarnya dia nak pujukkan Hana tinggal bersama dengan mereka. Mereka suami isteri sangat sayangkan Hana sebab masa Hana kecil, Aunty Jessie itulah yang mengasuhkan Hana sementara ibu bapa Hana tu pergi kerja. Tak sanggup pun rasanya berjauhan dengan Hana. Lagi pula arwah baba Hana ni pernah berpesan kepada sahabat baik dia tu untuk menjaga Hana kalau apa-apa berlaku pada mereka. Sehinggalah Hana tu berjumpa dengan pasangan hidup dia kelak. Malam tu mereka semua bermalam di rumah Mama Hana. Satu kelebihan rumah Mama Hana ni, tak jauh dari rumah tu ada hamparan laut yang menanti. Tenang, damai, rumah tu berada di betul-betul depan laut. Itulah sebab kenapa Hana ni nak berpindah ke rumah Mama dan dia nak sewakan rumah baba dia yang dulunya merupakan kediaman mereka sekeluarga. Terlalu banyaklah memori hingga tak tertanggung oleh Hana. Jadi Hana memilih untuk tinggalkan rumah baba. Malam tu setelah selesai makan malam dekat restoran berdekatan, mereka semua ke tepi laut. Mereka ni nak ambil angin malam kan, rasa syok sangat. Rian seronok sangat main, berlari sana, berlari sini. Lepas tu kejap dia pergi ke gigi air laut sambil diperhatikanlah oleh ibu dia. Hana betul ke tak nak duduk dengan Daddy? Hana boleh kerja di klinik sekali. Soal Uncle Stanley. Tak apa Daddy, Hana nak tenang kat sini. Lagipun Mama pernah pesan pada Hana untuk tengok-tengokkan rumah Mama. Jadi Hana buat keputusan nak menetap kat sinilah Daddy. Daddy dengan Mami jangan risau. Maklum Hana kan ada kakak kembar Mama. Daddy masih ingat kan soal Hana? Uncle Stanley hanya angguk lemah aja. Dia tak mampu nak pujuk dah. Berat hati dia, tapi dia menghormatilah keputusan Hana. Hana sambil dia bercakap dengan Daddy dia tu, dia mengecilkan mata dia. Seolah-olah dia macam sedang fokuskan sesuatu. Sekali imbas, dia ada ternampak seakan-akan seorang wanita terapung di atas laut. Oh my God. Wanita tu memandang tepat pada Hana. Tapi Hana dia kelipkan mata dia. Dia nak confirmkan betul tak apa yang dia nampak. Wanita tu hilang dari pandangan. Tiba-tiba Rian menangis. Rian berlari ke arah Uncle Stanley sambil dia menjerit. Hantu, hantu. Rian terjatuh masa dia menjerit. Uncle Robert dia terus bangun dan dia pergi mendapatkan si kecil Rian. Uncle, Rian nampak hantu perempuan. Dia cakap macam tu. Dia datang dekat Rian. Rian takut. Dia menangis tanpa henti. Temengah Aunty Jessie mengejarkan Rian. Dia hairan tau kerana tiba-tiba Rian berlari ke arah Daddy dia dalam keadaan ketakutan. Bila keadaan tu makin reda, mereka pun balik. Selepas tu, Hana dia macam biasalah. Dia stay juga bermimpi. Kau siapa? Kau nak apa? Hana meracau dalam tidur dia. Hana terjaga bila jarum jam tu menunjukkan pukul 4.44 AM. Waktu yang sama. Hana jadi bingung tau. Kerap kali sangat dia bermimpi pada masa yang sama dan dia terbangun pada waktu yang sama. Siapa dia? Kenapa selalu sangat ni aku mimpikan dia? Bisik Hana sendirian. Hana bangun, lepas tu dia pergi ke dapur, dia nak minum. Mami, buat apa sorang-sorang kat dapur ni? Tanya Hana, tapi tak ada jawapan. Keadaan jadi sepi juga, tak berbalas. Hana, dia pergilah menyentuhkan bahu Aunty Jessie. Tapi, sama juga. Tak ada respon, terdiam juga. Hana, dia pun teruslah pusingkan badan dia. Dia pergi untuk berada di hadapan Aunty Jessie. Allahu Akbar. Kau yang dalam mimpi aku. Hana terkejut. Wanita tu merapati Hana. Hana dia pejamkan mata dia. Dia betul-betul ketakutan. Hana dapat rasakan angin sejuk sedang mengelilingi dia pada masa tu. Hana, bantu aku. Aku sedih. Aku sunyi. Hana, tolong aku Hana. Tolong aku. Aku nak balik. Mereka tinggalkan aku. Kata suara tu. Jangan ganggu akulah. Aku ada silat. Masuk. Aku ada silat. Balas Hana. Tangan Hana menerawang ke kiri, ke kanan nak bersilat. Seolah-olah macam menempis sesuatu. Hana, what's wrong with you? Aunty Jessie memeluk Hana untuk menenangkan Hana. Hana buka mata.
Di sudut dapur, wanita tu masih juga berdiri sambil memandang ke arah Hana. Tu Mami, Mami, tu Mami, kata Hana. Aunty Jessie dia melihat sekeliling dan dia melihat pada sudut yang ditunjuk. Tapi tak ada apa-apa pun yang dapat dilihat oleh Aunty Jessie. Dia berfikir mungkin Hana ni mengigau kot, jalan sambil mengigau ke. Tak adalah aunty ni nak fikir yang negatif. Pagi tu selepas sarapan, mereka semua bertolak balik ke rumah masing-masing. Tinggallah Hana sendirian. Hana, siapa Azam? Sepupu dia tadi kan? Satu-satunya sepupu dia yang rapat dengan Hana. Kalau aku kata aku ada sixth sense, kau percaya tak aku? Soal Azam. Kau nak kata apa sebenarnya ni Zam? Jangan kona-kona, straight to the point, boleh tak? Balas Hana. Kau tahu tak? Mesti kau tak tahu kan? Ni aku nak cerita, kata Azam. Hana menjeling je. Lama dah sebelum Mak Ngah dengan Pak Ngah meninggal lagi, aku selalu nampak ada perempuan baju kuning berselendang biru dekat pokok ceri belakang rumah kau. Aku ada cerita dengan Mama, tapi Mama kata aku khayal. Banyak sangat tengok cerita hantu. Tapi apa yang aku nampak tu betul, Hana. Aku nampak, tapi aku buat tak nampak je. Sebab itulah aku tak pergi kat pokok ceri tu. Tapi kau pergi pula Takut sekarang benda tu ikut aku ke balik. Tak pasal-pasal pula. Sebab dia tahu aku nampak dia. Kata Azam panjang lebar menjelaskan kepada Hana. Seriuslah Azam, aku selalu nampak perempuan tu dalam mimpi. Perempuan yang sama macam kau cerita. Muka dia ada macam parut panjang kan? Soal Hana. Azam mengangguk. Betul. Dalam mimpi aku, dia macam tak tolong. Lepas aku mimpi tu, benda tu selalu aku nampak. Kacau aku. Aku jadi takut lah Zam, balas Hana. Yang peliknya, setiap kali aku jaga je, jam mesti tunjuk pukul 4.44 pagi. Sekali, mungkinlah aku rasa, alah, kebetulan je kan. Tapi banyak kali kot benda yang sama berlaku. Takkanlah kebetulan lagi. Hana dia mengomel panjang lebar. Aku tidur rumah kau ya Zam malam ni, kata Hana. Datang je lah Hana. Kau nak tidur dengan aku pun boleh, gurau Azam. Kemudian kepala Azam disekeh Hana. Bila tiba di waktu malam dan jam mula berdetik di angka yang sama, 4.44 AM. Pergilah. Kenapa kau kacau aku? Tak tenang tahu tak? Hana berkata dalam mimpi dia. Dia memarahi perempuan tu. Perempuan tu merapati Hana. Tolong. Perempuan tu minta tolong. Sementara selendang perempuan tu membelit leher Hana. Hana tercungak-cungak mencari nafas. Dia rasa makin berat dada dia masa tu. Dia memukul-mukul perempuan tu. Manusia semua sama. Habis madu aku dibuang, kata perempuan tu. Hana meronta-ronta. Lepas tu Hana dilepaskan. Lepas tu Hana dia tersedar tau. Dia menarik nafas panjang. Dia cuba untuk perbaiki pernafasan dia. Lepas tu dia tengok dekat dinding ke dekat tangan ke whatever lah. Dia tengok jam menunjukkan pukul 4.44 AM. Dada dia sakit sangat masa tu. Mimpi Hana bagai betul-betul terjadi. Semasa Hana dia nak pusingkan badan dia untuk bangun, perempuan tu ada sebelah dia. Betul-betul sebelah dia. Hana ni menjerit sekuat hati. Azam yang berada di sebelah bilik dengan Hana ni, dia mendengar jeritan Hana. Dia pun terbangun dan dia menujulah ke arah bilik Hana. Kau okey ke? Aku dengar kau menjerit. Soal Azam sambil dia kerlingkan mata dia ke tepi tingkap. Dia nampak perempuan tu kat situ. Hana diam. Lepas tu dia gelengkan kepala. Dia nak nafikan lagi tapi Azam nampak. Azam kan ada sixth sense. Kau tidur je. Aku temankan kau malam ni. Aku tidur kat lantai ni. Okey Hana? Kata Azam. Tak apalah Azam. Tak payah susah-susah. Lagipun aku seganlah dengan kau. Balas Hana. Aku bukan nak buat apa-apa pun kat kau. Pintu bilik tu pun aku buka luas-luas. Bukan aku nak sekatil dengan kau. Nak peluk kau bagai. Kalau kau nak aku okey je. Kasar gurauan Azam tu.
Hana dia membalas dengan balingan bantal bertubi-tubi mengenai Azam. Selimut ditarik, lepas tu Hana dia tidur semula. Azam dia baring dekat lantai. Lepas tu sambil-sambil baring, dia renung lah tajam ke arah perempuan yang masih juga berdiri dekat tepi tingkap tu. Dia rasa hairan tau akan kemunculan hantu perempuan yang makin kerap mengganggu Hana. Azam sambil-sambil tu dia terlelap. Dalam mimpi Azam, "Kau dah nampak aku kan?" soal perempuan tu. Azam terjaga. Masa tu dekat dengan subuh. Pada waktu subuh tu, Azam dia bangun dari tidur dan yang peliknya, Azam dah berada di atas katil bersama dengan Hana, bukan lagi dekat lantai. Walhal dia awalnya tidur dekat lantai. Lepas tu Azam pun cakap lah, "Susah-susah je kau angkat aku ke katil. Larat pula kau." Bentak Azam. Azam dia mengejutkan Hana untuk solat subuh. Lepas tu di siang hari, Mak Long dia ternampak Hana ni. Hana muka dia agak pucat tau. "Hana kenapa? Macam tak cukup tidur je Mak Long tengok." Soal Mak Long. Memang tak cukup tidur pun Mak Long. Sejak 2 menjak ni makin menjadi-jadi gangguan pada Hana. Ada hantu perempuan tu asyik ganggu Hana je. Balas Hana sambil dia denyek hidung. "Hantu perempuan? Yang macam Azam ceritakan tu ke?" Soal Mak Long. Hana mengangguk. Selepas mereka sarapan, Hana dirasa nak pergi ke pokok ceri tu. Dia nak siasat kononnya, tapi dihalang oleh Azam. "Kau tu tengah lemah, tengah letih. Jangan nak memandai-mandai," kata Azam seolah-olah tahu akan niat sepupunya tu. "Aku nak tahu je," kata Hana. Lepas tu tangan Hana ditarik untuk pergi dari situ. Azam dia nampak perempuan tu berdiri dekat bawah pokok ceri, sedang merenung tajam ke arah Azam. "Azam, sejak bila pokok ceri tu tumbuh Setahu akulah, dulu tak ada pun pokok ceri tu." Soal Hana. "Nampak sangat kau lama tak datang. Pokok tu dah ada dah lah sebelum Mak Ngah dengan Pak Ngah meninggal lagi. Itulah, tak pernah nak balik tu pergi ke belakang. Balik sini lepak rumah aku. Tak pun ke laut. Kat belakang tu macam-macam pokok Pak Ngah tanam. Ada cempedak, ada rambutan, mangga, telur ada. Seingat akulah, Mak Ngah pernah cakap nak letak meja batu kat bawah pokok ceri tu. Kalau pokok tu dah besar nanti. Patut ada 2 ceri, tapi satu tu tiba-tiba je mati. Tak bersebab pokok tu sebelah je." Panjang lebar lah Azam tu bercerita. Hana tersengih bila diperli Azam. Memang dia tak pergi pun dekat belakang tu bila dia datang ke rumah mama dia tu. Dia lebih suka menghabiskan masa pergi ke laut. Apa kaitan antara pokok ceri, hantu perempuan dan 4:44 AM? Entahlah, akak pun tak pasti lagi. Jom akak sambung. Maghrib pun menjelang. Hana dia masih melepak di luar rumah sambil membaca kisah-kisah seram di internet. Tanpa dia sedar, waktu dah menjengah ke senja. "Hana." Satu suara memanggil Hana. Hana tersentak. Dek kerana nama dia dipanggil. Baju Hana ditarik. "Nak ke mana Cik Kak? Dah senja. Nak kena sorok dengan hantu kopek ke?" perli Azam. Ketika tu Azam dia nak ke masjid. Azam dia nampak hantu perempuan tu mendekati Hana. Dengan pantas dia menarik Hana sebelum terjadi benda-benda yang lebih teruk. Hana nak masuk ke dalam rumah, tapi dia dihalang oleh Azam. Dia nak masuk dalam rumah dia lah. Azam bila nampak perempuan tu dihalang. Azam dia arahkan Hana pergi ke rumah dia, ke rumah Azam. Azam dia bagi tahu Hana tak apa, biar dia masuk rumah, biar dia nyalakan lampu dekat rumah Hana tu. Jadi Azam dia buatlah apa yang dia bagi tahu pada Hana. Jadi lepas tu Azam dia keluar dari rumah tu, kemudian dikuncikan rumah tu. Dia tak nak Hana masuk rumah tu. "Tolonglah keluarkan aku dari sini. Sempurnakanlah aku selayaknya." Perempuan tu hadir lagi dalam mimpi Hana. Dalam mimpi kali ni, perempuan tu berdiri bersebelahan pokok ceri yang hidup di atas kawasan pokok ceri yang mati di belakang rumah Mama Hana. Hana tersentak dari lena dia tu. Masa tu dia tengok pukul 4:44 AM. Waktu yang sama lagi. Hana dia terus ke bilik Azam. Hana dia ketukkan bilik Azam. Azam, bangun."
Hana berbisik di sebalik pintu bilik Azam. Masuk je lah Hana, balas Azam. Kau dah kenapa? 4 pagi lebih ni tak tidur lagi? Soal Hana. Member hantu kau tu lah kacau aku. Dia belit aku dengan kain. Tak bernapas aku. Benda tu ugut, jangan kacau urusan dia dengan kau. Kata dia tengah marah. Kata Azam. Tak boleh jadi Nizam. Mesti ada sebab ni. Tambah Hana. Keesokan harinya, mereka berdua melangut dekat pokok ceri tu. Azam, kau kata kat aku, pokok ni tiba-tiba mati kan? Soal Hana. Azam mengangguk. Mereka tekad. Mereka nak menggali tanah dekat bahagian pokok yang mati sebab mereka ada nampak ada tanah yang agak berbukit dekat situ. Sebab tu kot pokok tu mati. Kau rasa? Jom. Kita gali. Setelah mereka gali dengan agak dalam, mereka menemui selendang berwarna biru. Mulalah pada saat tu perasaan ingin tahu tu lebih banyak tau. Mereka nak gali lagi. Mereka dalam masa yang sama dah mula rasa seram sejuk ketika tu. Mereka mula membayangkan yang bukan-bukan. Tapi itulah situasi dan suasana pada waktu tu membuatkan mereka terpaksa jugalah meneruskan apa yang mereka dah mulakan. Azam, bila dia nampakkan perkara tu, dia menelefon Pakcik Khalid, ketua kampung kat situ. Pakcik Khalid dia datang, dia bawa bersama jiran dia, Encik Zakaria, yang juga merupakan pegawai polis. Setelah mereka sampai, mereka meneruskan penggalian. Setelah hampir sejam menggali, mereka menjumpai tubuh yang tertiarap. Tubuh tu dah tinggal rangka. Tubuh yang dibaluti baju berwarna kuning beserta kain berwarna biru meliliti leher rangka tersebut. Pihak polis dengan pihak forensik dipanggil untuk mengenal pasti rangka yang dijumpai. Di bahagian tangan rangka tersebut terdapat jam tangan yang dah mati pada masa 4:44 AM. Macam tu lah, tak sure lah AM ke apa kan. Tapi dia mati 4:44. Mungkin itulah sebab kenapa setiap kali Hana mimpi dan tersedar pada pukul 4:44 AM. Mungkinlah itu andaian dia. Mungkin itulah waktu di mana wanita tersebut meninggal dunia. Terima kasih. Telinga Hana, dia dapat menangkap satu bisikan halus tau. Terima kasih membantu. Setelah proses siasatan dilakukan, wanita tu sebenarnya bernama Zulaika. Zulaika ni dah hilang agak lama. Keluarga Zulaika pernah membuat laporan polis tentang kehilangan Zulaika. 4 tahun yang lalu lebih kurang lah, tapi menemui jalan buntu. Zulaika tetap tak ditemui. Zulaika tak pernah menunjukkan seperti macam dia telah dibunuh. Macam itulah. Jadi mereka beranggapan bahawa Zulaika ni mungkin hilang dan mereka tak dapat mensahihkan kedudukan identiti Zulaika selepas Zulaika hilang. Jadi hasil siasatan mengesahkan Zulaika dibunuh dengan cara leher dia dijerut dengan selendang biru kepunyaan dia. Suspek pembunuhan adalah abang tiri Zulaika sendiri. Suspek dikenal pasti kerana pihak polis menemui dompet suspek terjatuh semasa menanam mayat Zulaika. Zulaika dibunuh kerana dia tak nak menggugurkan kandungan anak hasil abang tiri Zulaika yang merogol Zulaika. Terjawablah sudah satu misteri kemunculan wanita dalam mimpi Hana. Maka tamatlah kisah gangguan pada diri Hana. Selepas semuanya selesai, Hana dah tak lagi diganggu. Tapi kadang-kadang hijab Hana tu terbuka juga tanpa sengaja. Dia dapat jugalah tengok pada perkara-perkara mistik. Sekian untuk kisah Hana. Sedih sangat apa yang menimpa Zulaika dan sedih juga apa yang dilalui oleh Hana. Kehilangan kedua orang tua bukan perkara mudah untuk kita lalui. Namun Allah tetap hadirkan insan-insan yang sayangkan Hana. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangkalah kita pada Allah walaupun kita sedang dilanda musibah. Kerana setelah kesulitan pasti ada kemudahan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya kat sini kita jangan ikut perkara yang tak elok. Sekian saja dari Cengkeh Channel dari Akak. Terima kasih Akak ucapkan kepada korang semua sebab dengar dari awal sampai akhir. Kalau korang ada kisah-kisah untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh emailkan seperti email yang tertera di atas. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.